الحمد لله القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya menyeru agar kita semua bersama-sama dan bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan pula segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah lagi berbual-bual ataupun berleka-leka dengan telefon bimbit masing-masing. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua, yang menyampaikan dan yang mendengar. Saudara, khutbah pada hari ini bertajuk Raja Berdaulat, menjunjung kasih, menjunjung titah ditaati. Allah telah menjadikan fitrah kepada semua manusia untuk hidup secara bermasyarakat, memiliki pemimpin serta rakyat yang dipimpin. Jika kita telusuri sejarah ketamadunan manusia sejak dahulu, kesemuanya memiliki daulah ataupun kerajaan yang dipimpin oleh individu yang terpilih dalam kalangan mereka. Walau apa jua pun kaedah penentuan pemimpinan ataupun raja yang bertahta. Saudara, hakikatnya Allah Azza wa Jalla jualah yang telah menentukan kepada sesiapa jadi pemerintahannya serta akan diamanahkan bagi sesuatu negeri atau negara. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Azza wa Jalla melalui surah Ali Imran ayat 26 yang dibaca awal khutbah tadi. Saudara, mafhum ayat tadi, katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkau yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Kau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas setiap sesuatu. Saudara, di negara kita ini, struktur tertinggi pemerintahan negara dipayungi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang bertindak sebagai ketua negara berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 32/1, memperuntukkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara Malaysia ini.
Maka sebagai ketua utama negara, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong merupakan ketua tertinggi persekutuan yang mempunyai keutamaan yang lebih daripada orang lain. Di samping itu mempunyai kuasa yang luas dan penting dalam menstabilkan negara dan melaksanakan urusan kerajaan persekutuan seluruhnya. Saudara, kita sebagai rakyat yang patuh, kita hendaklah menjunjung kasih dengan menumpahkan seluruh ketaatan kepada baginda sebagai pemimpin ataupun ulil amri, serta memuliakan baginda kerana ia juga termasuk dalam salah satu perintah agama. Oleh itu, inilah tanggungjawab dan kewajipan yang saling melengkapi antara satu sama lain dan akan membuahkan natijah yang menyeluruh kepada semua pihak. Abu Bakrah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultanu zillullahu fil ard, faman akramahu akramahullah, wa man ahanah ahanahullah." Mafhumnya, sultan merupakan naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan dia. Dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinakannya. Riwayat Al-Baihaqi. Saudara, naungan Allah Azza wa Jalla di bumi merupakan perumpamaan betapa besar dan beratnya tanggungjawab seseorang sultan bagi memastikan syariat Islam dipahami, kemudian dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyatnya, serta memastikan dengan kesempurnaan Islam, masyarakat dapat hidup rukun damai dalam sebuah negara yang merdeka, walaupun kadangkala ketentuan pemerintah tidak sesuai dengan pandangan dan selera kita. Namun, selama mana keputusan tersebut bertepatan dengan hukum syarak, yakni maqasid syar'iyah, serta menjaga kepentingan umat Islam secara keseluruhannya, maka wajib ia dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Umat Islam termasuk yang juga bukan Islam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'i muslim fima ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Mafhumnya, mendengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukainya, selagi ia tidak diperintahkan melakukan sesuatu kemaksiatan. Jika diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah lagi wajib dia mendengar dan mentaati akannya. Riwayat Al-Bukhari. Saudara, mentaati arahan dan titah perintah merupakan suatu tuntutan di dalam Islam bagi memastikan kestabilan dan keharmonian sesebuah negara. Sama ada berjaya dicapai dan dikekalkan, mana mungkin suatu negeri atau negara akan tenteram dan dapat menikmati hidup rukun damai jika rakyat dan pemimpinnya saling bercakaran dan menyalahkan antara satu sama yang lain. Imam Muzani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "At-ta'atu liulil amri fima kana indallah azza wa jalla mardiyya, wajtinabu ma kana indallah mushitan," atau kama qala. Ketaatan kepada pemimpin hanya pada perkara yang diredai oleh Allah azza wa jalla, dan menjauhi perkara yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Saudara, sekiranya ada kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersifat pribadi atau tanpa melibatkan penindasan ke atas rakyatnya, maka ia hendaklah ditegur dengan penuh hikmah dan beradab. Dan
Bukanlah dengan mengangkat senjata dan menimbulkan huru-hara yang akhirnya akan menyebabkan kerugian kepada rakyat dan juga negara itu sendiri. Melihat kepada pentingnya mentaati arahan raja sebagai pemerintah, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan daripada Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man ya'sini faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani." Mafhumnya, sesiapa yang mentaati aku, yakni Nabi, maka dia telah mentaati Allah. Sesiapa yang mengingkari aku, maka dia telah mengingkari Allah. Sesiapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah mentaati aku. Dan sesiapa yang mengingkari pemimpin, maka dia telah mengingkari kepadaku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jika kita merujuk kepada hadis tersebut, jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ketaatan kepada pemerintah dan betapa besarnya ancaman terhadap mereka yang ingkar terhadap titah seseorang raja yang berdaulat, serta beratnya tanggungjawab yang dipikul oleh seorang pemimpin umat Islam. Dalam hidup bernegara, saudara, kita jangan hanya menumpukan kepada hasrat dan matlamat dalam kehidupan dunia semata-mata. Akan tetapi dalam masa yang sama, kita naklah senantiasa mencari peluang untuk bahagia di akhirat kelak. Sama ada raja ataupun rakyat, kedua-duanya mempunyai peluang untuk mendapat ganjaran syurga dari Allah Azza wa Jalla. Dalam membangunkan sebuah negara, Iyad bin Hamar radhiyallahu an meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sekali lagi, mafhumnya, dalam kalangan penghuni syurga ada 3 golongan, iaitu sultan yang adil, dipercayai serta disenangi oleh rakyatnya, orang mukmin yang bertakwa yang lembut hatinya kepada muslim yang lain, serta laki-laki yang menjaga marwah serta banyak bersedekah. Riwayat Al-Bazzar. Saudara, sebagai rakyat Malaysia, khususnya umat Islam di negara ini, kita bersyukur kerana dianugerahi seorang pemerintah yang adil, lagi prihatin kepada masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Di bawah pemerintahan baginda, yakni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, baginda telah berjaya melaksanakan tanggungjawab menerajui kepimpinan negara dengan baik. Pada ketika rakyat menghadapi musibah dan keperitan hidup, mendepani ujian besar pandemik COVID-19 yang sama sekali tidak pernah diduga, baginda juga telah menggunakan kebijaksanaannya baginda dalam mengatasi dan mengimbangi kestabilan politik tanah air yang suatu ketika dulu pernah melalui detik-detik mencabar dengan penuh hikmah dan adil. Dengan memberikan sepenuh ketaatan kepada raja, bukanlah bermaksud sebagai rakyat biasa kita tidak boleh menegur dan bersuara untuk membina masa depan yang lebih baik lagi. Bagi tujuan tersebut, ada salurannya yang betul, sesuai untuk digunakan, dan perlu elakkan diri dari meluahkan media sosial dan mewujudkan provokasi secara tidak bermoral yang boleh merosakkan imej negara di mata dunia. Saudara, janganlah kita hanya bertanya apakah negara boleh berikan kepada kita. Akan tetapi bertanyalah kita kepada diri kita sendiri, apa sumbangan kita kepada agama, bangsa dan negara kita. Bijak pandai ada menyatakan, raja muafakat dengan menteri, iaitu seperti kebun berpagar duri. Saya ulang sekali lagi, ya. Raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagar duri.
betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil untuk rakyat, tanda raja beroleh inayat. Saudara yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib sekali lagi menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kita semua. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mensyukuri nikmat yang dianugerahkan, iaitu negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan yang sangat unik dan sentiasa menjaga kepentingan dan keagungan agama Islam. Kedua, sebagai ketua keluarga, kita hendaklah mendidik generasi, yakni anak-anak, supaya menghormati institusi diraja Malaysia sebagai payung negara, agar negara dapat mencapai kemajuan dan kestabilan pada masa akan datang. Seterusnya, umat Islam hendaklah mentaati rajanya tanpa berbelah bagi, kerana mentaatinya adalah perintah Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa idza tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mafhum ayat. Wahai saudara orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih ataupun berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu segera mengembalikan kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, hal yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Suratun Nisa ayat 59. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, marilah sama-sama kita benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم أيد بدوام التوفيق والhidayah والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutmainna sakha'an raha'an دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil aunata wal hidayah wat taufiq was sihhah was salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannik wa karamik ya dzal jalali wal ikram. اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, yaitu kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami, ya Allah, kepada hamba-Mu yang amanah, hamba-Mu yang jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan maqasid syar'iyah. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau negeri Selangor khususnya dan amnya di seluruh Malaysia rumah-rumah-Mu yang aman, yang mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah di Malaysia ini. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Sila penuhkan